Okey kelas, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi topik pada petang ini iaitu data type, variables, operators and expression. Okey, actually kesemua benda ni kita dah belajar dah secara tidak langsung masa kita buat Java. Okay, sebab di dalam Java kita dah identify data types yang perlu ada dan kita dah buat macam-macam variable di dalam kita punya Java, pelbagai operators dan juga expression. Okay, so kita nak refresh balik apa itu data type, variables, operators and expression. Kita pergi kepada learning outcome. Okay, at the end of this topic, students should be able to identify yang ini identify variable, constants and reserved word. Okay, kita ada identifier, variable, constant and reserved words. Okay, untuk identifier and variable, actually dia adalah benda yang sama. Okay, apa contoh variable yang kita biasa guna? Boleh bagi saya satu contoh variable. Okay, minta tolong respon. Apa contoh variable yang kita selalu buat? Bagi satu. Okay, bagi satu contoh variable. Boleh juga type di bahagian komen. Apa dia contoh-contoh variable? Bagi satu je. Setiap seorang bagi satu. Contoh variable. Okay, cepat. Apa dia variable? Kita dah buat banyak dah ni. Kena aktif sikit. Apa itu variable? Apa contoh-contoh variable yang kita selalu tulis? Okay, thank you Wan Ahmad Aiman. Okay, kalau double itu bukan variable. Okay, double in untuk Anissa. Okay, double in ini bukan variable. Ini adalah data type. So, apa contoh variable? Okay, kenapa korang jawab benda pelik-pelik je ni? Okay, SC ini bukan variable. Ini adalah objek untuk scanner. Number. Yes, benda-benda itu adalah variable. Okay, contoh seperti number. Inilah variable. Lepas tu height. Yes, betul Azam. Height. So tolong take note dekat dalam buku masing-masing. Yang macam mana saya tulis ni, awak tulis. Name. Yes. BMI. Ya, ini semua adalah variable. Okay, cuba bagi lagi variable yang lain. Price. Yes, very good. Inilah variable. Okay, lagi? Bagi lagi. Setiap seorang bagi satu. Supaya kita tahu apa itu variable. Okay, setiap orang bagi satu variable. Namuan, yes, betul. Namuan lagi. Usage, yes, betul. Very good. Bill, ya, betul. Module, betul. Hour, betul. Banyak sebenarnya variable yang ada. Okay, so itu adalah variable. Dan okay, thank you so much untuk yang respon. Okay, dan kesemua benda ini, number, height, name, BMI, price, namuan, usage, bill, module dan juga hour, dia juga boleh dikenali sebagai identifier. So, as a conclusion secara generalnya, variable and identifier ini adalah benda yang sama. Okay, boleh? Kalau saya minta awak bagi contoh identifier, apa contoh identifier? Sama tak dengan contoh variable? Sama tak?
Sama madam. Sama, betul, sama. So number ini pun adalah identifier. So benda yang sama. Okay, tapi kenapa benda-benda ni, uh, kenapa ada dua istilah yang berbeza? Okay, kalau number ini semua adalah variable, num one ni variable. Tapi kalau one, num ini masih lagi boleh kata variable tapi dia bukan identifier, dia tak valid. Bila tak valid sebab kita tak boleh start dengan number. Jadi bila tak valid dia bukan identifier. Okay, tapi secara ringkasnya senang macam ni lah. Identifier dan variable ni benda yang sama. Okay. Okay. Ini yang kita dah belajar. Identifier, variable ni kita dah belajar. Okay. Yang belum lagi secara detailnya adalah constant dan juga reserve word. Okay, sekarang kita nak fokus kepada data type. Okay, data type. Data type kita ada int, double, boolean dan juga char. Okay, boleh tak bagi tahu saya apa perbezaan antara keempat-empat ini? Int bila masa nak guna int untuk apa? Double untuk apa? Boolean untuk apa? Dan juga char untuk apa? Boleh tak bagi jawapan? Boleh komen dan juga boleh juga cakap. Okay, apa perbezaan dia? In macam mana nak guna in untuk apa? Double untuk perpuluhan. Yes, betul Azam. Double untuk nombor perpuluhan. Okay. In untuk nombor bulat yang tak ada perpuluhan. Yes, betul KJ. Thank you. Jadi dah boleh beza antara in dan juga double. Okay. Boolean untuk true false. Yes, betul Hazmi. Kalau ada yang melibatkan true false, kita akan menggunakan data type boolean. Okay. Lagi satu char. Char Untuk untuk huruf, pandai sayang. Untuk huruf, okey, contoh huruf adalah seperti F untuk female. Dan untuk char dia ada special tanduk ni, single quote kita panggil. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada operator. Okey. Operator kita ada arithmetic, relational and logic. Begitu juga dengan expression. Ada arithmetic, relational and logic. Okay. So kita tengok yang ni dulu Okay. Data type tadi kita dah sebut bahawa kita ada integer, kita ada decimal, character, boolean. Okay. Dan untuk integer, okay, data types untuk integer kita akan declare dengan int, double, char dan juga boolean. Okay. Yang ni kita dah sebut tadi. Ini contoh-contoh dia. Kalau int, dia akan menggunakan nombor yang tiada perpuluhan macam yang KJ cakap tadi, nombor bulat, tak kisahlah tu nombor bulat itu daripada negatif hingga ke berapa pun tak ada limit. Okay. Dan manakala double kita panggil dia simpan floating point value iaitu ada perpuluhan. Tak kisah daripada negatif berapa, as long as dia ada perpuluhan dia adalah double. Manakala untuk char, dia adalah untuk simpan single character. Ini contoh-contoh single character dan dia ada single quote. Okay. So bila awak nampak ada single quote bermaksud dia adalah character dan kita akan menggunakan char. Seterusnya untuk boolean, bila kita nak present true dan juga false condition. Okay. Dan satu lagi kalau awak perasan, string. Okay, string, sebab kita buat assignment, kita guna string Okay, string ni dia bukanlah data type. Dia bukan kategori data type yang primitif, tapi dia adalah data type juga sebenarnya. Okay, so string ini kita gunakan untuk perkataan. Contoh seperti name lah biasanya. Okay, dan cara penulisan dia berada di dalam double quote. Ini untuk string. Dia mesti ada dalam double. Untuk yang pertama, my num equal 9. Apakah data type yang sesuai untuk statement yang pertama?
dia menggunakan nombor bulat. So, data type-nya adalah in. Yes, betul Irdina. So, yang pertama ini adalah in. INT. Okay. Yang kedua, dia menggunakan nombor perpuluhan. So, kalau nombor perpuluhan, kita akan menggunakan data type. Yes, betul. Double. Okay, double. Okay. Seterusnya, dia menggunakan data type single character. So, kita kena declare dia sebagai char. Betul KJ. Okay, declare sebagai char. Yes, betul Kausar. Okay, seterusnya kat sini, dia nak declare sebagai false ataupun true. So, kalau false ataupun true, kita akan menggunakan yes. Boleh laju komen petang ni meriah. Thank you. Irdina, KJ dan juga Kausar. Okay, boolean. Kemudian yang ni, bila ada perkataan, kita akan declare dia dengan data type. Yes, betul Irdina dan juga Kausar, string ya, dan juga KJ. Uish, laju string. Jadi, saya rasa semua pelajar dah boleh kenal apakah itu jenis-jenis data type dan kegunaannya. Okey, seterusnya. Okay, fill in the missing parts to print the value true and false. Okay, so kat sini kita dah nampak dia nak gunakan true dan juga false. Jadi apa yang dia kena declare dekat depan adalah boolean. Okay, so kita kena tahu penggunaan dia. Kenapa dia boolean? Sebab kita nak keluarkan true dan juga false. Okay, cuba sekali lagi untuk soalan nombor 4. Apakah jawapan untuk A hingga E? Tulis nombor soalan dulu. A apa, B apa. Okay. Apakah jawapan untuk soalan nombor 4? Suitable data type. A double, betul, bagus Aina. KJ A double, yes, betul, bagus. B boolean, betul. KJ Yeridina pun betul, boolean untuk B. Okay. Yang ketiga C in, yes, betul KJ. Kausar D untuk char, betul. Dan last kali untuk E adalah string, yes, pandai. Thank you Kausar. So, Media harap semua pelajar tulis je jawapan dekat dalam buku masing-masing. Take note betul-betul. Okay, sekarang kita pergi dekat sini. So, saya ada term missing ke ni? 9. Okay. Saya macam termiss muka surat. Ada satu. Oh, ada satu benda yang saya termiss lah. Oh ni, dia terbalik ke ni? Saya copy terbalik. Okey, kita tengok yang ini dulu. Yang ini sepatutnya duduk di atas. Saya tak tahu nak duduk mana dah. Okey, saya pergi kat sini dulu sebab saya dah tersalah letak. Okey, tengok kat sini. Identifiers. Okay, saya nak fokus kepada identifiers. What is identifiers? Kalau soalan tu tanya, what is identifiers? Jadi identifiers is a name given to the elements in program. Okay, kalau soalan tu 2 markah, bagi sekali dengan contoh. Okay, kalau 1 markah bolehlah bagi ni, name given to elements in program. Kalau 2 markah, name given to elements in program such as, tambah ni, such as. Okay, identifier ni dia boleh jadi untuk kelas, boleh jadi untuk method, variable dan parameter. Biasanya kita akan ambil variable lah. Okay, so tulis such as num1, num2 cukup. Okay, ambil 2 contoh sahaja. Okay, settle. Yang pertama, kena ingat apa itu identifiers, name given to elements in program and then bagi contoh.
Kemudian kita tengok dekat sini. Okay, and identifiers start with a letter. Semua identifiers mesti start with letter. Okay, seperti num1. Kalau kita tulis 1, num, salah, tak boleh. Cannot start with number. Okay, mesti start with letter. Ataupun kalau tak nak start dengan letter, we also can start with underscore. Seperti underscore num1. Also can. Or dot sign. Okay, seperti num1 pun boleh. Selain daripada itu, tak boleh. Okay. Hanya ada dua je special character yang boleh guna, underscore dan juga simbol dollar. Selain daripada itu, tak boleh. Okay. Sekarang kita tengok kepada rules. Okay, rules dia dekat sini. Saya terbalik. Kita tengok rules of identifier. Okay, yang ini rules dia kita kena ingat. Kena tahu, ini pun favorite question. Okay, so apa rules dia? Ambil ingat satu contoh tadi, num1. So apa rules dia? Cannot start with number. Point yang pertama, you boleh tulis dengan nama identifiers cannot start with numbers. Okay, atau kat sini cannot okay, ataupun kita masukkan dia the first character must be a letter. Okay, boleh, itu rules dia. Seterusnya, kalau kita buat num1, ada jarak ni, tak boleh sebab dia tak boleh ada space. Jadi dia dah jadi rule nombor 3. There can be no embedded blank space. Okay. So kena ingat num1 tak boleh. Dia kena rapat ataupun letak underscore baru boleh. Okay. Kalau tak ada underscore, salah. Okay. Kemudian yang keempat, reserved word cannot be used as identifier. Apa contoh-contoh reserved word? Reserved word tu adalah perkataan kepunyaan coding seperti if. If ni coding punya. Why, public, static. Ini adalah reserved word. Jadi actually ada banyak rules. Okay, cuma yang biasa yang relate dengan kita seperti rules number 2, which is the first character must be a letter, ataupun kita boleh cakap cannot start with number. And then number 2, there can be no embedded blank. Tak boleh ada blank. Kalau nak buat num1 mesti letak underscore ataupun rapatkan dia. Okay, number yang seterusnya ada 3 yang saya fokus kat sini. Cannot use reserved word as identifier seperti if, why, public dan banyak lagi, import, util, Java. Okay, semua tu adalah reserved word. Okay, dan kita boleh lihat juga kepada rule point yang pertama ni, identifier consists of the capital letter A to Z, the lowest letter, panjang cerita dia. Bermaksud kat sini, rule number 1 ni kita boleh simplifykan, cannot, panjang cerita dia kan, cannot use special character except apa tadi? Simbol dollar and, except dollar dan juga underscore. Okay, clear? So untuk rule number 1 ni saya dah ringkaskan. Okay, which is first rule, identifier cannot use special character except dollar and underscore. Okay, clear tak untuk rules of identifier? Dah tulis, dah catat Okay, ni kena ingat, ni pun favorite question. Seterusnya. Ini contoh-contoh valid clear medium. Okay, thank you Kausar. Okay, valid identifier. Seperti number, length, ataupun nak startkan dengan underscore dulu pun boleh.
Nak start dengan dollar pun boleh. Okey, ada nombor di belakang boleh. Ini semua valid. Okey, yang tak valid apabila yang tak valid Okey, yang tak valid bila kita letak simbol, katakan nak letak tanda soal base. Tak boleh sebab tanda soal ini special character yang tidak boleh. Yang boleh hanyalah underscore dan juga simbol dollar sahaja. Okey. Okey, cuba kita tengok example invalid identifier. Ini invalid. Kenapa invalid? Sebab ada space dekat sini. Illegal because the embedded blank space. Continue sebab dia adalah reserved word. Okay, so itu reason dia. Kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Okay, kita buat self check. Okay, create a variable name, car name and assign the value Volvo to it. Okay, macam mana nak jawab soalan nombor 1? Dia suruh kita create a variable name. Nama variable tu adalah car name and assign the value Volvo to it. Siapa nak cuba? Ini pun soalan favorite macam ni. Biasanya saya akan tambah declare and create. Okay, kalau saya tambah kat sini lah declare and create. Okay, macam mana nak selesaikan soalan nombor 1 ni? Kalau dia cakap create a variable name, car name and assign the value Volvo to it. Yang pertama sekali, ingat you kena identify dulu apakah dia punya data type yang sesuai. Dia nak simpan apa? Volvo. So Volvo ni apa? Integer ke? Boolean ke? Apa dia? Perkataan Volvo ni apa? String, yes. Jadi macam mana nak selesaikan soalan nombor 1? Create a variable. Macam mana nak tulis? Untuk question number 1. Apa sepatut yang kita jawab? Ini favorite question. Ini yang nak UPS nak kena score ni. Macam mana nak tulis ni? Kalau soalan tu kata declare and create variable name, car name and assign the value Volvo to it. So macam mana cara declare variable? Dia dah bagi tahu variable dia nama ni, car name. Dan data type dia Kausar dah bagi tahu string. Jadi macam mana dalam coding tu kita nak tulis? Macam mana nak tulis dalam coding? String car name equal Volvo. Pandai sayang. Okay, betul. Cuma Volvo tu kena ada double quote. Okay, so betul macam KJ cakap tu. String. Lepas tu nama variable dia adalah car name. Kena ikut ejaan yang dia bagi. Equal Volvo. Semicolon. Cuma jangan lupa letak double quote. Sebab string kena ada double quote. Okay. Very good. Tahniah KJ. Betul tu. Okay, clear? So ini yang kita nak kena faham apa yang dia minta. Okay. Okay, cuba nombor 2 pula. Okay, nombor 2. Create a variable name max speeds and assign the value 1 to 0. Okay, so macam mana nak tulis? Okay, in max speed, yes, betul Kausar. Okay, betul. Kita akan tulis kat sini in sebab 120 tu integer. Nama variable max speed equal 120. Jangan lupa letak semicolon. Bila melibatkan Java program, syntax coding, jangan lupa letak semicolon. Okay. Next, nombor 3. Display the sum of 5 plus 10 using two variable X and Y. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okay, siapa nak cuba? Soalan nombor 3, siapa nak cuba?
Display, bila display dia akan tulis macam mana? Dia akan tulis sistem. Saya besarkan sikit. Okay, system.out.print. Okay, apa yang dia nak keluarkan ni? Two variable X and Y. Bermaksud nilai apa yang kita nak gambarkan dekat sini? Bagi masa korang fikir sekejap. Okay. Tak ada yang nak cuba? Okay. KJ dah berani nak cuba. Okay, in X sama dengan 5, in Y 10. Ya, betul KJ pandai. Okay, macam tu pun boleh. Betul, maksudnya awak faham dah cara nak baca statement tu. Okay, betul tu. Kita letak X 5, so system.print X tambah Y. Betul. Ada yang nak bagi option jawapan yang lain? Okay, selain daripada jawab macam tu, ada nak buat jawapan lain pun boleh juga. Seperti awak nak tulis total X plus Y. Jadi system.print total pun boleh juga. Okay, boleh? Betul, pandai. Tanya KJ. Okay, betul dah tu. Tak hentam dah, memang betul dah. Okay. Okay, yang lain macam mana? Boleh? Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya nak bagi peluang untuk awak tulis. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini jawapan seperti yang KJ dah tulis ya dekat grup dekat chat tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, apakah jawapan yang kita boleh tulis untuk soalan nombor 4? Okey, dia macam upgrade sikit daripada soalan nombor 3. Okey, create variable call Z. Sekarang dia tak bagi nilai dah. 5 dengan 10 tak ada dah. Dia nak letak X tambah Y. Okay, cuba soalan nombor 4. Okey, Wan dah muncul untuk mencuba. Okey, in Z, okey. Lepas tu, in Z tu dah betul. Okey, ini yang jawapan untuk soalan nombor 3 tadi yang KJ dah bagi.
Okay, salah, sorry. In Z sama X tambah Y. Yes, betul Nat. Yang Nat punya lebih tepat. Okay, yang one tadi dah betul tapi dia stop dekat situ separuh jalan. Okay, lepas tu tapi Nat punya pun tak habis juga sebab dia suruh display. Dia suruh display. Lepas kita letak in Z sama dengan X tambah Y. Lepas tu system.out.print. Nak print apa? Okay, nak sambung. Sambung satu baris lagi. Sambung satu baris lagi. Okay, betul dah tu. Z sama dengan X tambah Y. Okay, tapi dia kata nak display. So, kalau nak display mesti ada perkataan apa? Okay, cepat-cepat respon mana yang lain. Nanti tak sempat habis discuss ni. Sebab sekarang dah sikit lagi. Okay, nak dah ada. Okay, Azam pun dah tulis. Sorry, baru keluar. Ya, betul. Okay, Azam punya salah. Kita tak boleh tulis macam ni tau. Ini satu lagi yang kita kena alert. Okay, yang ni satu lagi. Nasib baik Azam tulis macam tu. Supaya boleh alert. Saya pun kadang lupa nak cakap. Okay, untuk komputer. Okay, kalau kita buat X tambah Y sama dengan Z, ini salah. Z sama juga dengan X tambah Y baru betul. Okay, yang ni kena ingat. Sebab memang ada juga dalam exam pelajar terlepas pandang. Okay, tak boleh terima untuk programming tak boleh. Untuk matematik mungkin tak ada masalah. Okay, tapi mesti buat ni Z di depan. Okay, so okay, so yang jawapan Azam itu, yang ini kena ubah. Lepas tu untuk output itu, kalau kita dah ada X tambah Y sama dengan Z, jadi tak perlu lagi output kita tulis X tambah Y tu tak perlu. Okay, so that's why dia bagi Z tu supaya kita sistem .out.print hanya Z saja. That's why dia bagi Z. Kalau dia tak bagi Z, kita boleh tulis X tambah Y. Okay, not pun tak boleh. Okay, kalau kita kata sistem .out.print, okay, ada X tambah Y, yang ni tak boleh diterima. Sebab dalam soalan dia dah bagi Z. Dan dia kata assign X tambah Y to it. Jadi bila dia kata assign to Z, so kita dah tak boleh buat lagi ni X tambah Y. Sebab dia dah bagi Z. Okay. Yes, jawapan, jawapan KJ tu paling tepat sekali. Okay, jawapan KJ paling tepat sekali. Okay, so terima jawapan KJ tu Kausar ada bagi output. So output kita hanyalah Z saja. System.out.print Z sahaja. Okay. So ambil jawapan yang KJ tu Tolong catat dekat buku masing-masing jawapan tersebut. Okay, thank you. Thank you KJ. Alright, seterusnya. Boleh yang lain bezakan Kenapa yang tadi boleh X tambah Y? Sebab yang tadi dia tak ada bagi apa-apa variable. Dia hanya cakap XY saja. Tapi yang ni dia ada sebut variable Z dan X tambah Y ni assign kepada Z tadi. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 5. Fill in the missing parts to create 3 variable of the same type using a comma separated list. Okay. Okay, char. Apa yang char tu? Okay, kalau kat sini dia bukan char. Dia bukan char ke? Dia bukan char. Sebab apa bukan char? Sebab kalau macam ni, okay. Sekarang dia adalah X sama juga dengan 5. Jadi kita fokus kepada 5 ini. 5 ini adalah integer kan? Ya, sebab value dia integer. Melainkan kalau dia tulis macam ni, X sama juga dengan 5. Dia letak ada tanduk. Yes, ini barulah char. Tapi kalau tak ada tanduk, maksudnya value dia adalah integer. So kita tengok sekarang, X 5, Y 6, Z 50. Ketiga-tiga ini adalah integer.
Jadi macam mana kita nak buat kalau dalam coding lah, dalam Java. Dalam Java macam mana kita nak tulis benda ni, sebaris ni. Dekat depan kita akan tulis apa? In lah kan. Kat depan ni mesti integer. Yes, betul. Lepas tu di sini semicolon. Okay, semicolon pula dah. Di sini adalah koma. Kan? Koma. Lepas tu sini pun koma. Hujung sekali semicolon. So bila ada ruang kosong macam ni memang akan jadi confused. Nat, ya betul Nat, tepat sekali. Jawapan Nat tu paling tepat. Okay. So kena ingat balik sinteks yang kita tulis waktu coding tu. Sebab dalam exam dia akan buat ruang kosong macam ni. Okay, jadi kita kena tahu. Right, nombor 5 settle Okay, thank you. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Constant. Okay, constant. Ini kena tengok. Not be changed. Value cannot be changed. Kalau contoh yang ini, macam X5 kan. X boleh berubah-ubah. Kalau kita letak nilai lain pun boleh. Tetapi bila kita kata constant, okay, final. Apa dia punya data type. Lepas tu apa constant name variable dia. Dan apa value-nya. Contoh, katakan saya sebelum ni ingat tak kalau kita buat formula katakan kita nak cari volume volume sama dengan 2 pi r kan pi r square sorry volume pi r square okay, pi r square. Apa kita buat bila dalam kita belajar sebelum ni? Saya tak benarkan awak guna pi, saya suruh terus letak 3.142 kan. Lepas tu darab dengan r, terus letak nilai. Okey, tetapi kita boleh juga gantikan nilai ini dengan menggunakan constant. Dengan menggunakan constant, maksudnya nilai ini adalah tetap, tak akan berubah. Cuma cara kita nak tulis adalah letak dulu perkataan final, diikuti oleh data type-nya apa dan nama constant tu. Okay, so kalau ini awak nak assign dia kepada nama pi, so nama constant ini adalah pi. Okay, dan apa nilai dia. Jadi, nanti bila dah kita buat pi tu, kita tak perlu lagi pakai sinteks yang ni, kita boleh tulis pi darab dengan r, darab dengan r. Okay, so tolong alert yang ini sinteks untuk constant. Okay. Seterusnya, reserve word. Ini ada banyak sangat reserve word. Kita tak perlu hafal pun reserve word ni. Okay, boleh agak-agak lah yang kita biasa jumpa. Double, S, boolean, class, char, const untuk constant, for, false. Apa kita biasa jumpa, new, in, import, if, return. Okay, so ini adalah contoh-contoh void, contoh-contoh reserve word. Yang ni kita tak boleh gunakan dia jadi sebagai identifier. Okay. Okay. Kita cuba jawab soalan ni. Okay. Describe the following terms. Apa itu identifier? Okay. Cuba jawab. What is identifier? Okay. Apa dia identifier? Okay, apa dia identifier? Okay, thank you Aina. An identifier is a name given to element in program such as num1 and num2. Yes, very good Aina, perfect.
Okay, an identifier is a name given to elements in programs such as num1 and num2. So tolong tulis jawapannya dekat sini. Tolong tulis, kena rajin sikit tulis jawapan dekat sini supaya senang nak study. Okay, B. Kalau variable pula apa? What is variable? Untuk B pula. Okay, cuba jawab. Masing-masing kena cuba jawab. Tulis jawapan dekat ruang jawapan dekat sini. Okay, apa pula itu variable? Variable ada pada muka surat 74 tu. Page 74. Okay, thank you banyaknya jawapan. Thank you. Okay, untuk nak dulu, variable is a location in the computer memory to store a value. Yes, betul. Okay, betul Nat. Kausar, variable location computer, dia betul Kausar. KJ, yes betul. Kesemuanya betul. Nat, Kausar dan juga KJ itu adalah variable. Okay, seterusnya kita pergi kepada constant. Rajin awak type jawapan. Seterusnya constant. Constant final variable values. Yes, betul Kausar. Itu adalah jawapan untuk constants. Okay. So saya akan stop sampai constants ni sahaja. Okay, so constant jawapan telah diberi oleh Kausar itu adalah betul. Kita pergi kepada number 2. List 3 rules for forming valid identifier. Okay, rules tadi ada berapa tadi Ada 5 rules tapi saya dah permudahkan. Okay, saya dah permudahkan 3 rules tadi. 3 ke 4 rules. Okay, sila bagi. Saya tak nak jawapan yang sama macam dalam tu, buat ayat sendiri supaya kita senang nak hafal. Saya dah bagi ayat yang mudah untuk rules for valid identifiers. Apa rules yang pertama? Cannot use special character. Yes, betul Kausar. Yang pertama adalah valid identifier cannot use special character except $ and underscore. Okay, Edina, cannot start with number. Yes, very good. Okay, Kausar cannot start with number. Yes, betul. Okay, Nat, cannot start with numbers. Betul. Cuma yang no space tu dia tak boleh terlalu simple. No space nanti tak ada markah. Okay, awak boleh tulis cannot start with number, betul. Tapi untuk no space tu kena buat ayat sedikit. Dia tak boleh terlalu simple jawapan dia. Mungkin you boleh kata cannot cannot be blank space. Itu lagi better lah. No space between words. Tak boleh juga sebab kita bukan word. Kita nak valid identifier. Better kita cakap cannot be blank space. Okay, cannot be blank space. Start with a letter or an underscore or yes, betul. KJ pun boleh, betul. Okay, so dah dapat rules valid identifiers. Okay, seterusnya saya nak pergi kepada soalan nombor 6. Okay, nombor 6 pula. Okay, bagi reason dia, ini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini adalah valid identifier. Kenapa? Kenapa dia adalah invalid? Why? Start with number. Okay, yeah. Reason dia kita kena tulis kat sini, variable cannot start with number. Okay, betul. Yang pertama betul.
Okay, reason dia kita kena cakap yang sebaiknya kita kena cakap cannot lah. Cannot start with number. Okay, kita bagi tahu apa kesalahan dia. Reason ni bagi sebab kenapa dia salah. Okay, tak boleh start dengan number. Okay, yang kedua, abstract. Kenapa dengan abstract? Sebab abstract adalah reserve word. Yes, betul. Very good, KJ. Okay. Reserve word. Yes, betul. Reserve word. Okay, yang ketiga. Yang ketiga. Embedded blanks. Yes. Okay, cannot be embedded blanks. Okay, final mark. Okay, betul. Yang Kausar bagi tu betul. Okay. Using special character. Yes, betul. Okay, ada special character tak boleh Special character hanya dollar dan juga underscore saja diterima. Okay, yang seterusnya num1. Dia sama macam sale price lah. Ada embedded blank space. Okay, yang ini pun sama. Jawapan untuk nombor 6, 3 dan 5 adalah sama. Iaitu ada blank space. Okay, dah selesai. Settle yang ni. Okay, saya nak pergi kepada soalan nombor okay, nombor 9. Yang ini pun favourite ni. Nombor 9. Okay, 9A. Dia kata, identify more suitable data type to be used based on description below. Okay, macam biasalah kalau dia kata data type ataupun dia ada sebut tentang declare, dia sebut declaration, inilah yang kita akan buat. Okay, so dia nak simpan apa dekat sini? Store value of an average of 5 marks entered by user. More suitable data type. Oh, ni dia nak data type sahaja. So, kalau untuk A, apa data type yang sesuai untuk A? A double, ya. Double boleh, integer pun boleh. Dua-dua saya terimalah kalau untuk markah ni. Tapi biasanya kalau average mesti ada perpuluhan. Okay, yang paling tepatnya double. Tapi biasanya untuk case yang ni integer pun diterima. Tapi paling tepat double lah. Sebab average mesti ada perpuluhan. Okay, untuk B, apa data type dia? B pun adalah bila price mesti akan ada perpuluhan. B double. Yes, betul KJ. Okay, untuk C, ya betul. Number of sibling student mesti in. Dia tak boleh lain. Mesti in saja jawapan dia. Ya, Kausar, Nat, Idina dan KJ betul. Okay, D, kita nak simpan ni. M, ya betul. Cha, KJ, Idina dan juga Kausar. Laju 3 orang ni. Betul So dah kenal dah dia punya data type. Okay, sekarang yang ini. Nombor 11. Okay, bila sebut declare, declaration. Macam mana nak declare ni? Dia kata declare variable tu nama dia test. Dan data type dia adalah double. Jadi macam mana kita nak declare? Okay, double test. Okay. Okay, so dekat sini adalah double test. Dan jangan lupa letak semicolon. Okay. Yang kedua, betul Azam, Kausar. Okay. Yang kedua, yes, betul. In H. Okay, betul. In H dan jangan lupa letak semicolon. Kalau dalam UPS pun sama letak semicolon. Okay, betul. Untuk C, Cha grade. Yes, pandai. Okay, Cha grade. Cha. Okay, grade G huruf besar kena ikut dia Dan jangan lupa letak semicolon. Okay, soalan D. Dah selesai. Okay, soalan D.
Soalan D sama dengan A. Gitu je. Oh, D sama dengan A. Test. Lah, sama dengan A. Okey lah, disqualified lah. Okey, terkejut saya apa yang D sama dengan A. Okey, E. Index. Yes, betul. Okey, untuk E adalah index. Pandai dah, makin cekap dah. Okey, F. F dia ada 3 variabel dekat sini. Double gross set, yes, betul lah KJ. Okey, Kausar, betul sayang, betul. Okey, so dekat sini kita akan tulis double, lepas tu gross, comma, tax, comma, net, semicolon. Okay. G, declare two variable first and last that result first name and last name of a person names. Okay, yang ni lain sikit lah ni. G. Okay, untuk G pula. G ni dia lain sebab dia ada, kalau first kita nak simpan sebagai first name, kalau last kita nak simpan last name. Apa variabel yang sesuai kita nak pakai. Okay, kalau person name tu data type-nya apa? String, ya yeah, betul string. Okay, sekarang ni kita nak pakai variabel apa? Data type-nya betul string. String first dan juga last. Ya, yeah, betul. Jawapan KJ tu betul. Okay. So, kita akan gunakan string. Okay, first dan juga last. Semicolon. Okay, betul. Kita pergi kepada H. Okay, yang ni beza sikit. H ni sebab dia ada bagi value. Bila ada value, kita kena letak value. Macam kat atas ni, double test. Tak ada value, so declare variable sahaja. In H, char grade, dia tak ada value. Tapi soalan yang sekarang ni, soalan H, dia ada value. So, macam mana cara kita ada value? Okay, kita tunggu untuk H. Double root 0.07, ya betul. KJ betul. Kausar, kalau nak buat macam, okay, dia ada dua cara. Yang KJ tu dah paling tepat dah lah. Okay, katakan dia ada dua cara untuk H ni. Saya tulis dekat sini untuk H. Okay, KJ buat double root 1 sama juga dengan 0.007. Okay. Okay, sekejap Saya buat dulu apa yang KJ tulis. Dia ada boleh 3 cara boleh buat ni. Yang kedua, KJ buat macam ni. Double root 2 sama juga dengan 7.55. Okay. Nampak tak KJ dia gunakan semicolon? Okay, boleh je. Betul juga. Ataupun, atau saya buat macam ni. Double. Sebab dua-dua adalah double. Sama juga dengan 0.007. Lepas tu letak koma je. Koma tulis pula root 2 sama juga dengan 7.55. Okay. Ataupun nak buat macam Kausar dia buat macam tak habis. Boleh tak kalau double. Ya, betul-betul. Baru saya nak sambung. Yang macam KJ baru buat tu. Boleh double root 1 lepas tu root 2 semicolon. Kemudian kita bagi nilai. Root 1 sama juga dengan 0.007. Tapi jangan letak semicolon pun boleh. Okey, nak letak semicolon Root 2 sama juga dengan 7.55. Boleh? Ataupun banyak cara boleh tulis. Ataupun double
Root tu, lepas tu 0.007, koma 7.55. Okey, semua boleh. Dah catat dah. Okay, tulis semua jawapan dekat dalam buku awak. Sebab kita tak tahu dalam exam dia keluar bentuk macam mana kan. Kalau kita asyik fokus kepada cara pertama je, tiba-tiba keluar cara kedua, kita tak boleh nak nampak persamaan dia. Okay, so kesemua jawapan ini boleh diterima. Okay, salin dulu Okay, boleh? Dah? Kalau dah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So far, so good lah. Okay, kita pergi soalan I. Soalan I, apa jawapan dia? Kau boleh, yang lain pun kena cubalah, kena cuba. Baru kita boleh feel soalan tu. Kena cuba, cuba type. Tak apalah kawan-kawan lain dah type pun, type juga. Kena cuba. Apa I, soalan I. In number equals 0. Yes, betul, Kausar. Okay, in number equals 0. Betul? Okay. Untuk J, yang ni constant. Constant tadi. Macam mana nak declare untuk constant? Ingat tak? Bila ada constant, ada satu cara declare tadi. Iaitu, kita tulis perkataan final. Lepas dah tulis final, apa lagi kita nak tulis? Lepas tu apa jadi dekat dia? Final double pi, ya betul. Okay, pandai. Okay, betul. Kausar. Okay, itu jawapan yang Kausar bagi. So, yang lain tolong take note. Okay, nanti jangan semua benda tak tahu. Sekarang kita dah nak hujung SEM dah. Kena banyak benda tahu. Mana yang tak tahu, kena ambil tahu. Okay, okay. Decrease an integer variable counter by y. By y, by 1. Apa dia ni? Selalu saya akan sebut updating. Tapi yang ni decreasing. Dia bukan updating, dia decreasing. Kalau saya kata okey, betul dah tu. I tolak satu tapi sekarang dia tak guna I. Dia guna counter. So, betul dah tu yang kau nak tulis tu. Tapi dia guna counter sekarang. Jadi kita kena tulis dengan ya betul tu. Counter sama juga dengan counter tolak satu. Okey, jadi awak dah faham dah apa yang dia maksudkan ni. Okey, betul Nat. Okey, counter sama dengan counter tambah satu. Okey, kita pergi kepada L. Declare variable status which will be assigned false if mark is less than 40.0. Okay, cuba. Okay, yang ni dia panjang sikit ni. Variable dia nama status dan dia nak simpan false. Jadi dia adalah boolean kan. Tapi ada if pula. So macam mana lah tu. Okay, tak ada. Kalau tak ada, saya akan cuba type dekat sini. Okay, kita tulis je dulu.
Okay, if mark less 40.0, kita pun nak tulis kat sini status sama juga dengan false. Tak declare lagi, boleh declare di atas. Boolean status semicolon. Okay. Ataupun nak declare kat sini pun boleh. Declare kat situ terus pun boleh juga. Okay, dapat tak? Untuk soalan L. Boleh? Sama ada nak declare dulu. Okay, declare dulu. Kemudian ada condition dan status dia false. Ataupun kalau tak nak declare dekat sini, terus nak tulis boolean di sini pun boleh. Okay, dapat? So, untuk yang ni, saya nak stop dekat sini. Bahagian data type dan juga data type, variable dan identifier, saya stop sampai soalan L. Okay. Kita pergi kepada operator. Okay. Apa yang awak perlu tahu tentang operator? Kita ada 4 group of operator, iaitu arithmetic, relational, logical and assignment operator. Okay, so bila sebut operator ni ingat ada 4. Arithmetic, relational, logical. Biasanya 3 ni lah. Arithmetic, relational, logical. Okay. So kita tengok sepintas lalu apa itu arithmetic. Inilah dia arithmetic ni yang kita duk selalu buat tu, tambah, tolak, darab, bahagi, remainder untuk modulus. Okay, ini adalah untuk arithmetic operator. Okay. Yang ini perbezaan output dia. Jika integer bahagi dengan nombor integer akan dapat nilai integer. Tapi bila ada nombor double bahagi integer, kita akan dapat double. Bila integer bahagi double akan dapat double. Nilai sama tapi outputnya berbeza. So kena careful yang tu. Okay, ni saya tak nak fokuskan sangat. Okay, untuk relational pula. Tadi arithmetic operator, sekarang relational operator. Relational operator tu seperti ni. Double equal, not equal, more, less, more equal, less equal. Itu kita panggil relational operator. Okay. Seterusnya untuk logical operator, bila sebut logical, kita ada 3 saja, iaitu not dan simbol dia adalah tanda seru. N, simbol dia adalah double N. Dan untuk O, simbol dia ada tanda ni. Tanda apa? Palang 2 tu. Okay, ini nama dia logical operator. Apa lagi? Okay, tak ada dah. Itu saja. Untuk operator, ada 4. Arithmetic dan logical serta assignment operator. Okay. Sekarang dah selesai untuk operator, saya nak patah balik kepada array pula. Okay, patah balik kepada array. So ini revision. Dan harap melalui revision ni saya boleh dapat nanti result semua yang bagus-bagus ya. Okay, untuk array. Array ni tak ada apa benda lagi dah nak explain. Sepatutnya bila soalan array dah boleh buat dah sebab dah buat assignment. Okay. So kat sini lah. Okay, dalam array ni yang penting dia declaring and creating array. So untuk declaring and creating array ni dia ada 2 style. Okay, ada 2 style. Style yang pertama di mana dia ada 2 step. Step 1 dan juga step 2. Untuk step 1, kita declare dulu dia punya data type diikuti oleh nama array. Contoh, contoh boleh tak bagi saya contoh apa dia data type dan diikuti oleh array name? Boleh bagi contoh dekat saya? Apa saya nak buat ni? Alamak. Boleh bagi contoh? Apa-apa contoh je untuk array. Bagi satu contoh. Contoh pertama saya nak ambil type dekat sini. Okay, double height.
Okey, yang itu tak berapa nak array sangat tu. Okey, saya ambil yang kausar sebab saya nak yang ada unsur array. Okey, so yang kausar bagi itu, sebab kalau tak buat dalam bentuk array dia jadi macam biasa pula. Okey, jadi double. Double ini merupakan dia punya data type. Okey, data type double. Macam mana saya nak letak dekat bawah? Saya letak sini lah. Ish. Okey, ni contoh double ini adalah dia punya data type. Okey, data type-nya double. Lepas tu dia ada bracket. Lepas tu nama array dia adalah mark. Okey. Ini dia untuk style yang pertama. Double mark. Ini adalah untuk declare array. Okey, dan bila dia tak sebut tentang yang ini tidak dinyatakan, tiada dinyatakan size. So kalau dalam soalan tu dia tak ada mention tentang size, jadi cukup sekadar kita buat macam ni. Jika dia tak ada bagi tahu apa-apa size, cukup begini je lah. Okey. Lepas tu bila kita dah buat macam ni, sorry, bukan macam mana nak cakap boleh lah tu. Okey. So ini adalah declare an array. Ataupun saya tulis kat sini lah. Ni declare. Declare an array. Okey. Kemudian untuk style yang pertama ni dia kena ada dua step. Step pertama declare array. Step yang kedua adalah saya ambil contoh yang sama juga. Okey, array name kita mark tadi. Okey, saya ambil yang sama je. Okey, mark equal new data type dia tadi double. Lepas tu dia punya size dia contoh 5. Okey, semicolon. So tengok soalan tu dia nak minta apa. Okay, kalau soalan tu kata declare an array with array name marks and size 5. So macam ni lah cara buat dia. Okay, ini adalah style yang pertama ya. Style satu iaitu macam mana saya nak buat soalan dia. Declare and create array name mark with data type double. Okay, so lebih kurang macam ni lah soalan dia Okay, kalau dia kata declare and create array name double. Okay, so inilah jawapan dia. Double mark. Okay, boleh? Lepas tu kalau katakanlah dia cakap macam ni pula. Dia kata to store 5 student. Sorry, to store 5 student pula dah. Double to store with data type double for 5 student. Maka adalah 5 macam ni. Okay, faham tak maksud saya ni? Okay, kalau soalan tu kata declare and create an array name mark with data type double. So, nama array dia mark. Nama array dia mark ini. Data type dia double. Okay, so dah selesai dah menjawab soalan. Untuk yang kedua, dia cakap declare an array name nama mark. So, kita dah buat nama array dia mark. Dan dia ada 5 student. Ini 5 student. Okay, dan data type yang double. Kita kena buat juga yang pertama ni. Step 1 mesti kena buat. Okay, sebab untuk style satu ni, untuk style yang pertama ni dia ada 2 step. Step pertama, lepas dah buat step pertama ni, dah buat yang ni, kena pergi kepada step yang kedua. Kena buat step yang kedua. Okay, ada 2 step. Okay, tetapi kalau kita buat untuk style yang kedua, dia hanya ada 1 step saja. 1 step only.
iaitu data type tadi soalan yang sama double. So tolong catatlah benda ni. Double array name dia nama mak equal new double lepas tu size dia tadi 5. So nak senang buatlah ikut style yang kedua ni sebab dia hanya ada satu baris saja. Okay, buat macam ni lagi senang. Okay, clear tak? So kalau style pertama dia ada 2 baris tadi. Dia ada 2 baris. Yang pertama kena buat yang ni dulu. Ini yang pertama. Lepas dah buat benda tu, kena buat yang ni pula. Ada 2. Okay, tapi kalau pakai style tu ni, kita buat sekali je. Boleh ke? Clear, okay, Boleh, baik. madam. So, kena alert dengan soalan ni. Kalau dia kata declare and create an array name, kena alert benda-benda ni. Okay, dah selesai yang tu. Okay, saya nak tanya awak. Kalau saya tulis, saya buat warna lain Okay, saya nak awak identify the component. Kalau saya kata in, kenapa dia asyik? Kalau saya tulis in, in apa ya? Saya nak simpan. Apa. Tak ada idea tu pula. In, ada benda ni apa yang in selalunya days lah contohnya days. Okay, in days. Dan saya adalah identify the component. Okay, identify the component. Kalau saya tanya awak, in ini apa? In ni apa? Kalau saya tanya awak, in itu apa? Ni, ni apa? In ni apa? Kalau saya tanya in Data tu type. apa? Ia pandai sayang data type. Okay, kalau nampak in, double, boolean, char, string itu adalah data type. Betul. Okay, this ni pula apa? This ni apa? Tadi ada kat atas tadi ni. Nampak tak syntax dia ni? Array name, data type, array name. So, this ni apa? Array name, yes betul. Idina dan juga Kausar. Ini adalah array name. Okay, so kena kenal komponen-komponen tu. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Double. Okay, double kat sini nak tulis. Wait lah contoh dia. So, double ini adalah data type dan weight ini adalah array name. Okay. Okay. Seterusnya, kalau saya bagi lagi satu contoh. Okay, saya tulis contohnya char. Tak nak char lah. Apa nama string. String car. Car name. Okay. Equal saga. Apa lagi nama dia? Prive
X 70, X 50. Cukuplah sampai situ. Okey, soalan saya, kalau saya tanya hmm, size array, apa jawapan dia? Kalau saya tanya size array, apa jawapan dia? 4. Yes, betul, bagus. Kalau saya tanya length of array, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 4 juga. Sebab size array adalah samalah length. Dia punya length, so samalah 4. Sama, length tu adalah size. Okay, length ini adalah size. Okay, sebab tu kalau tengok dalam assignment, ingat tak kita buat dalam assignment kita buat name dot length kan. Kalau name ada 5, maksudnya name dot length ni sama maksud dengan 5 lah. Dia sama size. Sebab tu saya buat soalan yang berbeza-beza. Size array 4. So kalau length 4. Length. Okay, boleh. Kalau saya tanya satu lagi, index. Maximum index. 3. Ya, baru 3. So yang ni kena hati-hati. Okay, betul. So size dengan length ini adalah benda yang sama. Okay, maximum index adalah 3. So kena alert. Harap awak catatlah apa yang saya bagi ni. Okay, sebab kadang kita confuse. Okay. Kalau saya nak tanya, how many element? How many element? Apa jawapan dia? How many element? Ya, betul. Elemen adalah 4. So bermaksud size array sama dengan length sama juga dengan elemen. Samalah dengan 4. Okay? Boleh ya? Rasanya macam dah boleh juga tu. Okay. Kalaulah saya katakan, okay, ini nama car name soalan saya satu lagi. Okay, soalan saya satu lagi. What is the value for car name dot length? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Nampak soalan dia macam sama tapi tak serupa, jawapan dia macam mana? What is the value for car name dot length? Car name dot length tu merujuk kepada apa? Ya, 4. Okay, bila nampak length tu maksudnya size array. Kenapa saya tulis car name dot length? Sebab nama array ni car name. Macam assignment kita lah. Height dot length, name dot length, ph dot length. Sebab nama array tersebut. Okay, clear tak sampai sini? Boleh bezakan ni? Yang saya tulis ni tolong take note lah. Okay, tolong take note benda ni. Supaya boleh, okay, thank you. Alhamdulillah dah clear. Dia boleh bezakan sebab dia memang boleh buat kita confuse. Alright. Kalaulah soalan saya yang seterusnya. What is the value of car name 1?
Apa jawapan dia? What is the value for car name 1? Okey, KJ jawab Prive. Yes, betul. Okey, jawapan dia adalah Prive. Jangan jawab Saga ya sebab ini adalah indeks. Ini bermula dengan indeks 0. Okey, ini indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Okey, bagus. Nampaknya dah jelas dah berhati-hati. Okey, seterusnya apa lagi ya? Saya rasa macam dah cukup je ni. Ada soalan tak? So untuk revision ni ingat ya, untuk UTS nanti tolong ingat apa yang kita bincang petang ini, baca balik. Tengok balik, fahamkan betul-betul. Okay, dan kena score UPS. Okay, sebab graf macam dah naik. 80 bukan A lagi, 85 baru A. Okay, jadi awak kena target mesti markah 85 ke atas. Okay, so ini adalah apa yang kita bincang tadi. Bermula daripada data type, variable, identifier. Tolong study betul-betul dan Maiden sangat berharap awak boleh score. Kalau ada masalah tanya ya, jangan simpan dalam hati seorang-seorang supaya kalau berjaya kita raikan kejayaan sama-sama. Okay, so kita stop dulu rakaman untuk yang ini.